نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana pada kuliah kali ini insya-Allah kita akan bermula dengan membaca kitab yang paling sahih di sisi ahli sunnah wal jamaah selepas Al-Quran, iaitulah Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya Sahih Bukhari ini dulu saya pernah baca dalam kuliah di Pulau Pinang, tapi disebabkan oleh kerana saya berpindah ke Tanjung Malim, jadi nak pergi ke Penang tu jauh. Kalau dulu duduk KL senang naik kapal terbang daripada KL turun Penang kan. Bila saya pindah ke Tanjung Malim, jadi tak sempat nak berkuliah di Penang. Jadi saya kira bagus juga kita memperkenalkan Sahih Bukhari ni kepada masyarakat, terutamanya mereka yang mendakwa diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah wal jamaah mereka berpegang dengan Sahih Bukhari sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kita ambil manfaat daripada Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ni nama dia, nama Sahih Al-Bukhari ni bukan Sahih Al-Bukhari. Nama bagi Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami', Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itulah nama Sahih Bukhari. Al-Jami'us Sahih, dinamakan kitab ini Al-Jami'. Apa itu Al-Jami'? Dalam ilmu hadis, tuan-tuan, kalau mengaji ilmu hadis, nama-nama kitab hadis ni mempunyai makna. Kadang-kadang ustaz sebut hadis ni riwayat Al-Imamul Bukhari dalam Jami', ataupun Al-Imam Abu Daud dalam Sunan, Imam Tirmizi dalam Sunan. Sunan ada makna, Jami' pun ada makna. Kadang-kadang kita dengar hadis ni riwayat Imam Malik dalam Muwatta', Muwatta' pun ada makna. Kadang-kadang kita dengar hadis ni riwayat Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Musannaf, Musannaf pun ada makna. Imam-imam hadis ni bila tulis kitab, mereka ada cara susunan kitab. Macam mana cara dia nak susun kitab? Kalau Imam Ahmad, nama kitab Imam Ahmad apa dia? Tuan-tuan biasa dengar? Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Dia ada kitab hadis. Pengasas mazhab Hanbali. Nama kitab dia Musnad. Imam Ahmad bin Hanbal, dia menulis satu kitab namanya Musnad. Musnad tu apa makna? Musnad tu maknanya ada tiga di sisi ulama hadis. Yang pertama, meriwayatkan hadis dengan sanad. Itu makna pertama. Kalau saya riwayat hadis, bubuh sanad saya daripada saya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya letakkan dalam kitab, perbuatan saya itu dipanggil al-musnad. Hadis tu musnad lah sebab ada sanad. Saya musnid lah sebab saya letak sanad saya. Makna yang kedua bagi musnad, saya cari mana-mana kitab hadis yang tak ada sanad, saya pergi letak sanad saya. Sebab saya ada riwayat hadis yang sama, saya pergi letak sanad saya pada hadis yang ada dalam kitab, mungkin ayah saya, mungkin tok saya. Perbuatan saya itu dipanggil musnad. Makna yang ketiga, meriwayatkan hadis dengan sanad dan susun hadis tu ikut nama sahabat. Ikut nama sahabat. Hadis Abu Hurairah letak satu tempat, hadis Abu Bakar letak satu tempat,
Hadis Aisyah letak satu tempat. Tak kira apa tajuk pun, yang penting dia datang daripada sahabat yang sama, letak satu tempat. Tuan-tuan pergi buka Musnad Ahmad, tengok macam mana Imam Ahmad susun hadis. Dia tak ikut tajuk, dia tak ikut tema, dia ikut nama sahabat. Mana hadis Abu Bakar, dia letak di tempat Abu Bakar. Mana hadis Uthman, dia letak di tempat Uthman. So Musnad Ahmad ni adalah makna yang ketiga daripada perkataan musnad. Sunan pula, hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum. Itu sunan. Kita buka Sunan Abi Dawud, buka Sunan Tirmizi, buka Sunan Nasa'i, buka Sunan Ibni Majah. Tuan-tuan akan tengok dalam kitab tu hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum hakam. Kalau Muwatta ni dia susun ikut bab macam sunan, tapi dia campur. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat daripada tabi'i dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, campur macam musannaf jugalah. Baik. Habis tu kalau jami' ustaz, Sahih Bukhari kita ni jami'. Jami' ni dia susun hadis ikut bab juga, ikut tema hadis. Tapi dia lagi luas daripada sunan. Kalau sunan berkaitan dengan hukum hakam. Tapi kalau jami', bab-bab dalam kitab tu merangkumi seluruh bab dalam agama. Sebab tu kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, dia bukan hanya fokus pada hukum. Dia fokus pada hukum, dia fokus pada akidah, dia fokus pada tafsir, dia fokus pada adab, dan semua bab dalam agama dia cover. Maka sebab tu kitab dia dipanggil Al-Jami'. Al-Jami'us Sahih. Maksud kitab ni bab dia meliputi keseluruhan bab dalam agama, menyeluruh. As-Sahih, dan statusnya sahih. Kenapa kena letak as-sahih ni? Sebab bukan semua ulama hadis nak himpun hadis sahih semata-mata. Kalau Musnad Ahmad, ada juga yang tak sahih dalam tu. Kalau Imam Tirmizi, ada juga hadis yang tak sahih dalam tu. Kalau tuan-tuan buka Sunan Tirmizi, ada hadis tak sahih dalam tu. Sekali bila saya cakap ni, tuan-tuan jangan terkejut. Jangan kata, Rora ni dia lagi pandai pula pada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi riwayat, dia pula kata tak sahih. Saya kata bukan saya yang kata, Imam Tirmizi yang kata. Baca mukaddimah Sunan Tirmizi, tuan-tuan akan dapati, bukan mukaddimah lah, kita panggil apa? Ilal Saghir di hujung bab, di hujung Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi ada bagi tahu metodologi dia menulis dan menyusun kitab sunan ni. Dia kata dia akan bawakan dalam sunan dia semua hadis-hadis yang digunakan oleh fuqaha di zaman dia dan sebelum dia, sama ada sahih ataupun tidak. Dia tak kira selagi mana hadis tu digunakan oleh fuqaha di zaman dia ataupun sebelum dia, dia akan bawa. Sahih ke tak peduli, tapi dia akan komen biasanya. Sebab ada satu kisah, bila ada orang tanya saya hadis riwayat Tirmizi, saya kata hadis ni dhaif. Dia kata, hadis ni riwayat Tirmizi. Ya, dhaif, saya kata. Dia kata, tak mungkin, takkan awak lagi pandai pada Imam Tirmizi. Saya kata, bukan saya lagi pandai, tapi cuba tengok lepas Imam Tirmizi riwayat hadis tu, cuba tengok qala Abu Isa hadza hadisun gharib, contohnya hadis ini ganjil. Lepas tu dia akan bagi tahu wa fulan bin fulan yudha'af fil hadis, fulan dan fulan didhaifkan dalam hadis. Tengok dia komen. Orang tak reti, dia kata ini Abu Isa yang komen. Tak, Abu Isa mana entah. Dia tak tahu Abu Isa tu Tirmizi lah. Abu Isa, tuan-tuan kalau buka Sunan Tirmizi, lepas diletakkan hadis, dia ada ujung tu, dia bersebut qala Abu Isa. Abu Isa berkata. Abu Isa tu Tirmizi.
Kenapa dia letak Abu Isa? Sebab zaman dulu bukan ada cetakan buku macam sekarang beli kat kedai. Dulu tok guru biasanya kadang-kadang dia orang hantar pergi nusakh, tukang catit. Bukan ada photostat dulu, bukan ada mesin cetak. Bila tok guru ada kitab, depa pinjam, depa pergi hantar dekat nusakh. Tukang salin. Kadang-kadang tok guru imla macam mana? Tok guru baca hadis, anak murid tulis. Lepas tu bila Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih, anak murid tulis qala Abu Isa, anak murid yang tulis tu. Abu Isa tu anak murid tulis, tapi perkataan tu perkataan Tirmizi. Yang tu kena tahu. Bukan semua ulama hadis meletakkan syarat sahih. Kan? Ada yang nak himpun hadis yang sahih semata, ada yang nak campur-campur. Imam Bukhari dan Imam Muslim antara ulama yang letak syarat, aku nak himpun hadis sahih. Sebelum Imam Bukhari ada tak orang lain yang himpun hadis sahih? Ada, Imam Malik dalam kitab dia Muwatta. Sebab itu Imam Syafi'i kata, aku tidak jumpa tahta adimis sama, aku tidak jumpa di bawah langit ini kitaban asah min Muwatta Malik. Aku tak jumpa ada kitab di dunia ini yang lebih sahih daripada Muwatta Malik. Maka ulama bincang, takkan Imam Syafi'i tak tahu ada Sahih Bukhari? Ada yang kata memang tak tahu sebab Imam Bukhari datang kemudian. Ada yang kata betul, memang Muwatta Malik dari sudut kesahihan memang lebih sahih pada Bukhari, tapi dari sudut keseluruhan Bukhari lebih sahih kerana Imam Malik ni ada masukkan balagat. Apa masuk balagat? Hadis yang tidak bersanad. Imam Malik riwayat tanpa meletakkan sanad. Tak apalah, itu panjang cerita. Cuma saya nak bagi tahu, Imam Bukhari, Imam Muslim meletakkan syarat sahih. Bila Imam Bukhari dan Muslim letakkan syarat sahih, adakah ulama terima bulat-bulat? Jawapan dia tak. Kerana ada ulama yang lain selain daripada Bukhari dan Muslim juga meletakkan syarat sahih. Seperti Ibn Hibban dalam kitab dia At-Taqasim wal Anwa' ataupun dikenali dengan Sahih Ibn Hibban. Ibn Khuzaimah pun ada tulis kitab. Dia namakan, dia letakkan syarat pada kitab dia tu nak himpun hadis sahih. So dua orang ni pun nak himpun hadis sahih. Tapi ulama tak terima bulat-bulat. Mereka kaji sungguh-sungguh. Sahih Bukhari ulama kaji, Sahih Muslim ulama kaji, Sahih Ibn Hibban ulama kaji, Sahih Ibn Khuzaimah pun mereka kaji, dan mereka dapati yang betul-betul menepati syarat sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Ibn Hibban, walaupun Ibn Hibban kata aku nak himpun ke hadis sahih, mereka terima bulat-bulat? Tak, mereka semak betul-betul. Tengok-tengok banyak juga yang tak sahih yang masuk. Sahih Ibn Khuzaimah, mereka semak betul-betul. Tengok-tengok Ibn Khuzaimah sendiri dalam beberapa keadaan ada mengaku hadis tu memang bermasalah, tapi dia bawa masuk juga. Jadi yang betul-betul sahih di sisi ahli sunnah ni selepas Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa Sahih Bukhari dianggap sebagai kitab yang paling sahih? Imam Muslim pun tak boleh lawan. Kerana syarat Imam Bukhari itu terlalu ketat. Syarat Bukhari itu ketat sungguh. Dia bukan macam kitab yang lain. Kerana Imam Bukhari bila nak meriwayatkan hadis daripada perawi yang ramai anak murid. Tuan-tuan, zaman Imam Bukhari ni zaman periwayatan. Jadi di bandar-bandar besar utama, di Yaman, di Iraq, di Mesir, di Hijaz, ada kota-kota besar. Di Yaman ada Sana'a, ada Hadramaut. Kan, dekat di semenanjung Arab ada Mekah, ada Madinah. Di Iraq ada Basrah, ada Kufah, ada Baghdad. Di Mesir ada Mesir lah, kan. Di Syam. Jadi banyak kota-kota ni yang mana ada ulama-ulama hadis yang besar. Mereka mempunyai halaqah hadis yang mana anak murid mereka ramai.
So Imam Bukhari bila nak riwayatkan hadis daripada guru-guru yang tertentu yang terkenal ni, Imam Bukhari akan letakkan syarat. Dia akan kategorikan anak murid ni kepada 5 kategori. Anak murid seseorang tok guru ni ada 5 kategori pada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata, anak murid aku bahagi pada 5. Yang pertama, anak murid yang ingatan kuat dan melazimi guru dalam tempoh masa yang lama. Dia macam kuliah kita hari ni lah. Ada pengikut-pengikut yang betul-betul melazimi syekh dia. Sama ada dalam musafir ataupun dalam bermukim. Dia follow. Dan dia ingatan kuat, tekun. Tu kategori nombor 1. Kategori nombor 2, anak murid yang tekun, ingatan kuat, tapi dia tak bersama dengan guru tu untuk tempoh masa yang lama. Mungkin dia jumpa sekali 2 waktu haji. Dia ambil 10 hadis umpamanya. Lepas tu dia beredar. Itu martabat nombor 2. Martabat nombor 3, anak murid yang kurang sikit ingatan dia, tapi melazimi guru untuk tempoh masa yang lama. Martabat yang keempat, macam yang ketiga, tapi tak melazimi untuk tempoh masa yang lama. Dan yang kelima, martabat yang terakhir, perawi-perawi yang lemah ingatan dan terlalu daif. So ada 5 martabat. Imam Bukhari ketika mana nak meriwayatkan hadis asal di dalam Sahih Bukhari, kebiasaannya hadis pertama dalam bab, dia akan ambil martabat yang pertama. Kalau Imam Muslim nombor 1 dan nombor 2. So di sini nampak Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Maka sebab itu Sahih Bukhari itu diangkat lebih tinggi berbanding Sahih Muslim. Dan kenapa Imam Bukhari ni tulis kitab sahih? Dalam riwayat ada 2 sebab. Ada yang kata Imam Bukhari pada satu ketika duduk dalam majlis guru dia yang bernama Ishaq bin Rahoya. Ishaq bin Rahoya ni seorang ulama hadis besar. Dia ada kitab musnad dia. Dalam kelas dia kata, "Lau jama'tum sahihi sunnati nabiyikum." Kalaulah kamu dapat himpunkan. Disebut pada anak murid dia ramai-ramai ni masa tengah kuliah hadis ni. Disebut kalaulah kamu dapat himpunkan kitab-kitab hadis sahih daripada Nabi kamu, kan lebih bagus. Kata Imam Bukhari, "Fawaqa'a dhalika fi qalbi." Dia kata perkataan guru aku itu telah masuk ke dalam jiwaku. Cadangan tu cadangan yang baik, lekat dalam jiwa dia. Maka dia kata, "Faqumtu bi jam'i ataupun bi wad'i al-jami'." Maka aku pun mula untuk menghimpunkan Sahih Al-Bukhari. So Imam Bukhari himpun. Dikatakan pula, ada juga yang kata Imam Bukhari pada satu malam dia bermimpi. Dia mimpi dia pegang kipas dan dia berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dia kipas Nabi. Bila dia tanya kepada orang yang pakar mentafsir mimpi pada zaman itu, orang yang tafsir mimpi kata, "Anta tadhubbu anhul kadhib." Makna mimpi ni ialah engkau akan buat satu benda yang menafikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pembohongan. Engkau akan jauhkan bohong daripada Nabi. Engkau akan jauhkan hadis palsu daripada Nabi. Maka dia akhirnya mula menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Mimpi ni bukan tak boleh pakai langsung. Mimpi ni bolehlah pakai, tapi dalam urusan dunia boleh ya. Dalam urusan ibadat, dalam urusan hukum hakam, tak boleh pakai mimpi. Kalau saya jadi hakim, tiba-tiba orang datang bicara depan saya, esok saya kata engkau salah. Kenapa salah? Semalam saya mimpi engkau salah. Tak boleh. Hukum hakam tak boleh pakai mimpi. Tapi untuk masalah peribadi yang tak ada kaitan dengan hukum hakam, tak apa, boleh pakai. Maka Imam Bukhari pun dia mula. Dan dikatakan Al-Imam Al-Bukhari memilih hadis ni ada lebih kurang 4,000 lebih. Dalam Sahih Bukhari ni ada 4,000 lebih. Imam Bukhari pilih daripada sekitar 300,000 hadis
Yang mana 100,000 hadis sahih yang dia tahu dan 200,000 hadis yang tidak sahih yang dia tahu. Dia pilih dan dia saring. Tu yang golongan anti hadis kata, "Woi, banyak hadis Imam Bukhari tolak. Daripada 300,000 dia ambil 4,000 lah. Mana lagi yang lebih?" Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kan golongan anti hadis kat Malaysia ni pun ada. Dia kata Imam Bukhari dia saring-saring daripada 300,000, 100,000 yang sahih. Daripada 100,000, 4,000 je dia pilih. Mana yang lebih? Dan kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad pun ada 20,000 lebih je hadis. Mana lagi? 80,000 lagi hadis mana? Kita kata jangan terkejut. Walaupun ada yang kata Imam Ahmad waktu dia meninggal dia menghafal 1,000,000 hadis. Jangan terkejut. Kerana hadis yang dimaksudkan ratus-ratus ribu tu adalah hadis yang berkemungkinan sama tetapi sanad-sanad dia berbeza. Sebab ulama zaman dulu mereka panggil satu sanad satu hadis. Walaupun mungkin hadis tu hadis yang sama. Mungkin matan dia sama, teks dia sama, tapi dia punya sanad 1,000. Sebab tu dia boleh jadi sampai 100,000. So Imam Bukhari pilih sanad yang terbaik masuk dalam ni. Dan Imam Bukhari bila dia nak masukkan hadis dalam kitab dia, dia akan salat 2 rakaat. Dia akan saring betul-betul, kemudian dia akan salat istikharah. Minta petunjuk daripada Allah untuk dia masukkan dalam kitab dia ni. Maka terhasillah buku Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Bukhari ni susun kitab dia ni, kitab Sahih Bukhari ni dia bahagikan kepada kitab dan bab. Kitab ni fasal, bab ni bab lah. Ataupun kita kata kitab ni bab besar, bab ni bab kecil. Subtopik. Topik dan subtopik ataupun fasal dan bab. Kita nak masuk kepada kitab yang pertama. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kitab Bad'il Wahyi. Kitab permulaan wahyu. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jalla dhikruh inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih. Surah An-Nisa ayat 163. Kitab bermula wahyu, bab yang pertama dalam fasal yang pertama, bagaimana wahyu bermula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tulis? Muhammad bin Ismail. Itulah nama Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan nama Bukhari. Bukhari itu berasal daripada Bukhara, orang Bukhari. Baik. Bila Imam Bukhari letak bab ni, sebahagian pengkaji, ulama-ulama hadis yang datang kemudian kritik Imam Bukhari. Kritik kitab ni. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari tak letak khutbah kitab, tak letak mukadimah. Bismillah, terus kitab, terus bab. Lepas tu terus bawa hadis. Mana mukadimah? Letaklah mukadimah sikit. Yang mana dalam mukadimah tu ada alhamdulillah, ada asyhadu alla ilaha illallah, ada hamdalah, ada syahadah. Takkan bismillah je. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in dzibal la yubda fihi bihamdillah fahuwa aqta'. Setiap perkataan, setiap perkara yang kita nak mulakan dan tak dimulai dengan alhamdulillah, pahalanya akan terputus. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya kal yadil jazma. Setiap daripada khutbah
yang tak ada padanya syahadah, ia seperti tangan yang terkena penyakit kusta. Jadi Imam Bukhari, orang hadis takkan tak faham benda ni. Ibn Hajar, ni saya bawa Fathul Bari ni, bukan Fathul Bari yang tuan-tuan kenal tu. Saya orang tahu mana-mana Fathul Bari tak nampak pun. Kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Ibn Hajar dalam Fathul Bari membawakan kritikan ini. Tapi bukan Ibn Hajar kritik. Ibn Hajar kata ada orang kritik Bukhari. Sebab tu tuan-tuan, biasalah dalam dunia akademik, orang tu tak setuju dengan orang ni tak setuju dengan orang tu, biasa. Daripada zaman dulu, zaman Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Kita je hari ni, peninglah ustaz, orang agama duk bertikam lidah. Bukan bertikam lidah, beza pendapat. Dia kata saya pening ustaz. Engkau gak artis sama artis pun gaduh, kau tak bising pula. Sama-sama berlakon, sama-sama menyanyi, gaduh tak artis? Artis pun gaduh. Main bola pun gaduh. Penyokong Man U dengan penyokong Arsenal boleh duduk sekali? Bukan Arsenal apa? Liverpool boleh duduk sekali? You will never work alone, dia kata kan. Saya fahamlah juga sikit-sikit. Tak boleh duduk sekali, gaduh juga. Kok mana pun manusia ni akan berbantah-bantah. Dalam bab ilmu lagilah, sebab pemahamannya berbeza. Maka Ibn Hajar dia jawab. Dia kata yang pertama sekali, khutbah kitab ni, dia kata, tak semestinya satu bentuk yang sama. Khutbah kitab ni macam-macam cara boleh buat. So Imam Bukhari letak bismillah, itu dah boleh dikira sebagai khutbah. Dia letak pula hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat, cukup nak bagi tahu pada orang. Dia letakkan nama bab ni bab wahyu, dia dah bagi tahu ke orang dah. Pertama aku mulakan dengan bismillah, yang kedua aku mulakan dengan kitab bermula wahyu, yang ketiga hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, hadis berkenaan dengan niat. Ibn Hajar kata di sini Imam Bukhari dah bagi tahu dah tentang hajat dia, niat dia. Apa dia? Aku nak tulis satu kitab menghimpunkan wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sunnah, yang mana aku mengharapkan agar niat baikku ini terhasil pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibn Hajar kata, hadis yang saya baca tadi, dua hadis, yang tu tidak menepati syarat Bukhari. So bagi Bukhari, hadis itu tak sesuai untuk dijadikan sebagai alasan ataupun sandaran. Tapi Ibn Hajar kata, hadis ni sebenarnya boleh digunakan dalam hujjah. Tetapi tak ada pun dalam hadis ni bagi tahu siapa-siapa nak mulakan apa-apa benda, dia mesti tulis. Mungkin Imam Bukhari sebut Alhamdulillah itu pada lafaz, dia tak tulis. Tapi sebelum dia tulis kitab, dia tulis Alhamdulillah, disebut. Kerana Al-Khatibul Baghdadi ada meriwayatkan satu kisah daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni kalau dia menulis hadis, dia akan tulis perkataan An-Nabi. Bila dia tulis je perkataan Nabi, lidah dia akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak tulis lafaz selawat tu, dia cuma sebut. Ikhtisaran, kerana nak ringkas, kerana nak cepat. Ya. Dan Imam Bukhari ni dia tulis bismillah kerana berkemungkinan dia berpandangan yang sebut syahadah dan hamdalah dituntut hanyalah pada khutbah yang bersifat lisan. Sebab tu ustaz-ustaz mari bila nak bagi kuliah, dia akan Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada sebut kan? Kerana itu khutbah. Dan dalam khutbah Nabi memang ada hamdalah secara lafaz dan syahadah. Tapi bila kita refer pada penulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan Nabi, Nabi tulis surat kepada Maharaja Rom, Nabi tulis surat kepada Maharaja Muqawqis di Mesir, Nabi hanya menulis bismillah. Nabi bila tulis perjanjian Hudaibiyah,
Nabi hanya minta sahabat tulis Bismillah. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Suhail minta buang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Minta Bismikallahumma. Betul? Jadi ini menjadi bukti dalam tulisan Bismillah sudah memadai. Maka apa yang dibuat oleh Bukhari ini sebenarnya selari dengan apa yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari dia kata dia bawa ayat Quran yang mana firman Allah bermaksud, sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad seperti mana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Ini timbul persoalan. Kitab bermula wahyu, Imam Bukhari bawa ayat Quran yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Kenapa Nuh? Kenapa tidak Adam? Kerana kata Ibn Hajar, sifat kaum Nabi Nuh lebih kurang sama dengan sifat kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diutuskan. Yang mana Nabi Adam, iaitu Nabi sebelum Nuh, Adam dan Idris, mengikut sebahagian ulama. Kerana Idris ni, Nabi Idris ni ulama ada khilaf sikit. Ada yang kata lepas Nuh, ada yang kata sebelum Nuh. Kalau dia sebelum Nuh, maka dia pun termasuklah. Adam sebelum daripada Nuh. Nabi-nabi sebelum Nuh, Allah Ta'ala hantar mereka kepada kaum yang sedia beriman. Dah beriman dah. Nabi Nuh, Allah Ta'ala hantar kepada kaum yang kafir. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawasanya di antara Adam dan juga Nuh ni ada 10 kurun jarak dia. Masa zaman Nabi Nuh inilah mulanya ajaran syirik. La tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kamu jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan berhala kamu. Ni kaum Nabi Nuh sebut ni. Ketika mana Nabi Nuh ajak kaum dia untuk sembah Allah, kaum dia tak mau. Kaum dia kata, kamu jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan tinggalkan penyembahan kepada Wad. Jangan tinggalkan penyembahan kepada Ya'uq, Yaghuth, Nasr, Suwa'. Kalau tengok riwayat Ibnu Abbas mengatakan nama-nama ni, Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth, Nasr, ini semua nama-nama orang saleh yang berada di zaman sebelum itu. Mati, mereka buat patung untuk hormat, tapi akhirnya orang jahil sembah. Maka bermulalah ajaran syirik dalam dunia ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya kita agama apa paling tua, tuan-tuan jangan salah jawab. Agama apa paling tua? Ada yang jawab lain. Kena jawab Islam. Kerana itulah agama yang asal. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam di atas ajaran tauhid. Ajaran syirik baru datang 10 kurun selepas Adam, baru datang syirik. Jadi bila datang syirik, Allah Ta'ala hantar Nuh. Bila Allah Ta'ala hantar Nuh, sifat kaum Nabi Nuh sama macam sifat kaum Nabi Muhammad ketika mana Allah mengutuskan Nabi Muhammad. Sebab kaum Nabi Muhammad asalnya mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Asalnya. Sehinggalah ada seorang pemuda yang bernama Amr bin Luhai yang pergi ke Syam melihat penyembahan berhala, dan dia bawa balik berhala tu ke tanah Arab, dan dialah orang yang memulakan syirik di tanah Arab. Maka sebab itu ada riwayat menyebutkan Nabi SAW bersabda,
ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, aku melihat Amr bin Luhai menarik isi perut dia keluar daripada perut dia, tarik usus dia keluar dalam neraka. Jadi ulama hadis dia kaji-kaji, oh rupanya Amr bin Luhai lah orang yang membawa ajaran syirik ke kota Mekah, yang asalnya orang-orang Mekah ni mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad agama seperti mana yang kami telah wahyukan kepada Nuh. Kerana Nuh dihantar kepada orang kafir. Maka sebab itu ada riwayat yang kita akan jumpa nanti, hadis tentang syafaat, yang tuan-tuan biasa dengar, hadis panjang. Bila dekat padang mahsyar nanti kita duk gelisah. Sebab apa gelisah? Sebab menunggu. Kan penantian itu satu penyiksaan, kan? Menunggu ni seksa, kan? Jadi kita tunggu dalam keadaan di padang mahsyar yang panas, bergelumang dengan peluh. Ada yang peluh sampai telinga pun ada. Nak diselesaikan urusan hisab segera. Maka kita tak ada cara lain melainkan kita kena cari kabel. Dalam urusan dunia ni pun kan cari kabel juga. Ada kabel senang cerita. Kalau tak ada kabel kena beratur lah. Okay. Jadi cari kabel. Bila cari kabel, mula-mula kita jumpa Adam. Tuan-tuan, saya berhenti waktu isyak sebab saya nak bagi laluan tuan-tuan untuk tengok forum malam ni. Malam ni kita ada forum dekat Masjid Alwi lah. Bukan? Mana? Forum Mufti kan? Kita bagi laluan pada Mufti, tuan-tuan boleh tengok. Online pun ada kan? PMT dengan Suara Sunnah ada buat live. Jadi saya bagi laluan lah, tak apa. Ini pun mukadimah je dulu. Saya harap tuan-tuan boleh faham. Takut-takut saya seorang je faham ni. Boleh kan? No? Saya ingat orang Perlis dah biasa dengar kuliah ilmiah ni. Mereka tak biasa dengar cerita-cerita karut. Cerita-cerita karut ni bagi negeri lain lah. Perlis kita mau, bagi kat Zimbabwe pun tak apa, pergi tempat lain. Perlis kita mau yang ilmiah ni. Saya bagi tuan-tuan, insya-Allah kita bagi yang level universiti punya. Tuan-tuan tak bayar yuran pun. Ni yang saya ajar kat universiti ni lah saya ajar malam ni. Yuran bulan tabung, imam kata, bukan saya kata. Okey. Kita jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam, kita minta Nabi Adam untuk tolong kita. Kita kata, ya Adam, anta abun nas, khalaqakallahu biyadik, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, engkau bapa segala manusia. Allah Ta'ala cipta engkau dengan tangannya. Tuan-tuan jangan bayanglah tangan Tuhan macam mana. Tak sama dengan makhluk lah. Tolonglah minta syafaat untuk kami kepada Tuhan. Adam kata, lastu hunakum. Aku tak boleh bantu. Sebab Adam duk teringat dia ada buat salah, pergi makan buah tu. Walakin tunuhan fa innahu awwalur rasul ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Aku tak boleh bantu. Adam kata, kau pergi jumpa dengan Nabi Allah Nuh, kerana dialah Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala hantar kepada orang-orang bumi. Hadis ni dalam Sahih Bukhari ada, kita akan jumpa nanti. Maka timbul satu persoalan. Siapa Rasul pertama ikut hadis tu? Nuh. Kita belajar siapa Rasul pertama kat sekolah? Adam. Maka di sini timbul perbincangan di kalangan ulama. Siapa Rasul pertama ni? Adam ke Nuh? Tuan-tuan rasa Adam ke Nuh? Nak jawab pun takut. Itu bagusnya Perlis tu. Dia tak buat pandai, dia tak buat palatau. Saya tak tahu ustaz. Dulu belajar kat sekolah kata Adam.
Rasul yang pertama. Tapi ustaz baca hadis Bukhari kata, Adam kata, walakin itu Nuhan, kau pergi jumpa Nuh, fa innahu awwalur rasul. Dia rasul yang pertama yang Allah Taala hantar kepada ahli dunia. Maka ulama ada beza pendapat sikit. Ada yang kata awalur rasul yang Adam maksudkan tu bukan awal yang mutlak, tapi awal yang bersyarat. Awal yang bersyarat maksudnya dialah rasul yang pertama yang Allah hantar selepas berlakunya syirik. Yang mana sebelum daripada Nuh, iaitu Adam dan juga Idris mengikut sebahagian ulama, dia kata yang tu rasul juga, tapi rasul tu rasul yang Allah Taala hantar kepada orang mukmin. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua kata tak, Adam bukan rasul, Adam nabi. Nuh rasul. Dah apa beza pula Adam dengan nabi dengan rasul ni? Ada banyak pendapat, tapi kalau ikut tafsiran ni dia kata beza nabi dengan rasul. Nabi ialah lelaki yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum yang beriman untuk ajar mereka berkenaan dengan wahyu Allah. Rasul Allah Ta'ala hantar kepada kaum yang kufar. Itu beza. Nabi Allah Ta'ala hantar kepada kaum mukmin, Rasul Allah Ta'ala hantar kepada kaum kufar. Ini ikut pendapat yang kedua ni. Dan pendapat ni dipegang oleh Ibnul Arabi dalam kitab di Ahkamul Quran. So kita bagi laluan pada azan, insya-Allah kita sambung kuliah kita pada bulan depan, insya-Allah.